Yang pertama, kita hendaklah jelas bahawasanya di dalam Islam ni berhubung dengan makan minum, tarian, kebudayaan, nyanyi, pakaian, kesemua hal ini dia berada di bawah satu kaedah. Kaedah dia yang pertama, al-aslu fil asya'i al-ibahah. Asal di dalam perkara-perkara ini, yakni kehidupan kita ni, ialah al-ibahah, dibolehkan. Maksudnya jika kita ada satu perkara yang kita lihat tidak ada dalil yang menunjukkan haram, dia adalah halal. Tak perlu tanya apa dalil halal, hanya perlu ditanya apa dalil haram. Saya nak buat contoh bagi mudah, bagi ekstrim punya contoh. Daripada prinsip asas agama, maksudnya jika kita ni jumpa satu haiwan, kita tak tahu haiwan ni. Nak kata burung pun tak, nak kata harimau pun tak, nak kata ikan pun tak. Kita jumpa dia. Kita tak boleh nak bagi dia dalam kategori apa. Ada orang makan tak memudaratkan. Kalau orang tanya kita halal ke haram, hukumnya halal ke haram? Halal. Boleh. Sebab asal sesuatu adalah dibolehkan sehingga terbukti ia tak boleh. Terbukti ia tak boleh itu mesti sama ada datang dengan dalil, kata Quran kata haram, macam khinzir umpamanya, ataupun ia memudaratkan. Ada orang makan kemudian dia telah mati ataupun jatuh sakit. Ada orang hisap macam hisap gam ke apa, sengit otak dia, tak betul otak dia, maksudnya ada mudarat yang berlaku. Dia tak boleh. Dia tak boleh kata ketum asalnya halal. Betul. Tapi nak tengok apa jadi apabila dia campur, dia buat macam-macam, jadi apa. Tapi kalau asal daun tu sendiri halal, sehingga terbukti ia haram. Semua perkara terpakai dalam mengenai hal ni kecuali bab ibadah. Nanti saya akan sebut sedikit. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala menyatakan wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a dalam surah Al-Baqarah. Dialah yang menciptakan untuk kamu apa yang ada di muka bumi ini, semuanya untuk kamu. So kalau kita kira kita masuk dalam satu tempat, ada makanan banyak, ada pakaian banyak, ada macam-macam budayaan banyak, kalau kita andaikan agama kata macam ni, semuanya boleh kecuali yang termasuk dalam list yang tak boleh. Dia tak kata semuanya tak boleh melainkan dalam list yang boleh. Tak. Agama kata semuanya boleh melainkan apa yang disebut sebagai tak boleh. Dan apa yang disebut tu tak boleh tu sangat sedikit. Kita kena clear hal ni dulu. Kalau tidak kita ingat dalam Islam ni banyak benda haram. No. Dalam Islam banyak benda yang boleh. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Luqman, alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidakkah kamu lihat Allah Ta'ala telah menundukkan untuk kamu apa yang di langit dan bumi, mencukupkan nikmat kamu zahir dan batin. Kita ambil minuman, semua minuman boleh kecuali yang termasuklah senarai haram. Khamar, arak haram. Lain daripada arak, air tebu, air temika. Kalau saya ambil sekeping kertas putih macam ni, edar kepada tuan-tuan, senaraikan air yang halal. Saya ingat 10 kertas ni tak cukup.
Senaraikan air yang haram. Saya ingat separuh kertas ni pun tak habis. Kerana itu asasnya mesti jelas dalam pemikiran orang Islam. Supaya dia tidak menyatakan Allah telah menurunkan satu agama yang telah mengharamkan untuk dia semua benda. Termasuk dalam hal tu nak pakai baju. Baju Arab boleh pakai. Baju Cina pun boleh pakai. Chongsam ke, pakai kurta ke, nak pakai baju Jawa ke, semua boleh pakai. Allah tak ada limit. Agama tak limitkan. Yang dia limitkan, kalau pakaian itu mendedahkan aurat, dia haram. Kerana sebab lain. Ataupun pakaian itu tasyabbuh dengan pakaian agama lain. Yang bila pakai tu orang kata, oh, dia ni mesti agama tertentu selain pada Islam. Tak boleh, kerana itu man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia di kalangan mereka, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan. Maka apabila kita tahu hal ini, kita akan tahu agama luas. Tak boleh cepat mengharamkan. Mesti cepat meletakkan halal dulu. Halal dulu sehingga terbukti haram. Tak boleh kita jumpa satu benda, buktikan halal. Tak boleh. Orang yang haram pada kita, dia yang kata, buktikan haram. Tuan-tuan clear tak ni? Jelas tak maksud saya? Jelas. Sebab itu Nabi SAW menyebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, yang disahihkan oleh sebahagian, kebanyakan muhaddisin, baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma ahallallahu fi kitabihi fa huwa halal. Apa yang Allah halalkan dalam kitabnya maka ia halal. Wa ma harrama fi kitabihi fa huwa haram. Apa yang dia, wa ma harrama fa huwa haram, yakni ma harrama fi kitabihi. Apa yang dia haramkan di dalam kitabnya maka itu haram. Wa ma sakata anhu fa huwa afu. Apa yang Allah diam tak bagi tahu maka itu dimaafkan. Apa yang Allah tak bagi tahu maka dia dimaafkan. Kemudian Nabi kata, wa taqabbalu minallahi afiyatah. Au faqbalu minallahi afiyatah, faqbalu minallahi afiyatah. Terimalah daripada Allah kemaafan yang Allah bagi. Kenapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha lam yakun liyansa syai'a. Allah Taala tak lupa. Jadi setengah orang dia fikir lagi banyak kita haramkan lebih bagus agama kita. Salah cara dia berfikir agama. Dia fikir nak cepat, yang mana tak ada cap halal ni semuanya haram. Itu adalah pemikiran yang salah, menyanggahi kaedah. Kalau tidak, dapur kita jadi haram, makanan tonek kita haram, pergi rumah datuk kita haram. Kita pergi pada rumah orang Islam, dia hidangkan daging makanan pada kita. Kita tak perlu bertanya dalam syarak, ni abang jual daging ni sembelih betul ke? Tukang sembelih tu baca bismillah ke masa dia sembelih? Tak perlu. Dia Muslim, memadai, halal. Tidak disuruh untuk kita menyelidiki berlebih-lebihan. Ini agama, dia dibina di atas dasarnya.